Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar pada pagi ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan gembira dan ceria. Baiklah, pada pagi ini kamu sudah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, pada pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar satu lagi aspek tentang bahasa yang penting, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Dalam siri yang pertama, cikgu telah menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif dan ayat pasif. Jadi untuk siri video yang kedua ini, cikgu akan menerangkan kaedah menukar ayat aktif kepada ayat pasif dan kaedah menukar ayat pasif kepada ayat aktif. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, kita akan melihat kaedah menukar ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti nama diri yang ketiga. Ayat aktif. Contoh ayat, Safawi menendang bola itu ke arah pintu gol. Jadi, cikgu telah jelaskan tadi, untuk ayat aktif, pelaku bertindak sebagai subjek kan. Pelaku sebagai subjek, Safawi menendang ialah kata kerja, bola itu ialah objek dan ke arah pintu gol ialah keterangan. Jadi kita tandakan dulu dengan nombor lah. Pelaku ialah nombor 1, kata kerja nombor 2, nombor 3 ialah objek dan nombor 4 ialah keterangan. Jadi kita akan menukarkan ayat aktif ini kepada ayat pasif bagi kata ganti diri yang ketiga. Jadi bila kita dah tukarkan, jadi macam ni ya para pelajar. Bola itu ditendang oleh Safawi ke arah pintu gol. Jadi cikgu juga telah jelaskan untuk ayat pasif, objek akan bertindak sebagai subjek kan. Objek akan bertindak sebagai subjek. Jadi bola itu kata kerja ditendang. Jadi untuk ayat aktif, imbuhan tadi ni bila dipasifkan akan menerima imbuhan di. Jadi menendang akan menjadi ditendang. Kita tambah dengan oleh. Oleh ialah kata sendi nama. Kemudian diikuti dengan pelaku. Dan seterusnya yang keempat ialah keterangan ke arah pintu gol. Jadi kita susun semula nombornya. Nombor 3, 2 tambah oleh 1 dan juga 4 ialah keterangan. Jadi keterangan ni juga cikgu dah maklumkan boleh ada dan boleh tiada bergantung kepada ayat yang diberikan. Jadi kita boleh ringkaskan. Ayat aktif ialah 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4. 4 cikgu kurungkan ni, keterangan ni maksudnya boleh ada dan boleh tiada ya. Dan kita ayat pasif ni ialah 3 tambah 2 tambah oleh tambah 1 dan tambah 4. Jadi pelajar kena ingatlah formula ringkas ini untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti diri yang ketiga. Jadi cikgu tulis info tambahan di sini. Kata sendi nama oleh digunakan selepas kata kerja yang berawalan di dan ter. Jadi kata sendi oleh imbuhan yang berawal kata kerja pasif yang berawalan di dan ter. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara untuk menukar ayat pasif kepada ayat aktif bagi kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi, cikgu telah ajar bagaimana cara untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif kan. Jadi, pelajar cuba ingat semula apakah formula untuk menukar ayat pasif kepada ayat aktif. Kita lihat dulu ayat pasif. Okey, contoh ayatnya, baju adik itu dibeli oleh ayah. Jadi, pelajar cuba ingat semula formula ayat pasif tadi. Okey, betul ya. Subjek, kata kerja imbuhan di, diikuti dengan kata sendi nama oleh dan juga pelaku. Di sini nombor 4 tak adalah keterangan. Jadi formula dia apa? 3, 2 tambah 1. Okey, jadi bila kita nak tukarkan kepada aktif, cuba pelajar ingat semula apakah formulanya. Okey, betul. 1, 2, 3 dan juga 4 sepatutnya lah. Tapi 4 tak ada kan. Jadi ayah membeli baju adik itu. Subjek, pelaku, kata kerja membeli imbuhan mem. Lepas tu baju adik itu ialah objek.
Jadi formulanya macam tadilah, ayat aktif 1, 2, 3 dan 4. Ayat pasifnya ialah 3, 2 oleh 1 dan juga 4. Tapi dalam ayat ni nombor 4 tak ada, keterangan tak ada lah ya. Okay, seterusnya kita akan melihat kaedah menukar ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti diri pertama dan kedua. Ini terdapat sedikit perbezaan ya bagi kata ganti diri yang ketiga tadi. Jadi pelajar sila beri perhatian. Okey, untuk ayat aktif macam tadilah, formula dia 1, 2, 3 dan 4. Okay, contoh ayat, saya membaca buku cerita seram itu di ruang tamu. Jadi saya ialah kata ganti diri yang pertama. Jadi bila kita nak pasifkan, ada sedikit kelainan lah daripada kata ganti diri yang ketiga tadi. Contohnya jadi macam ni ya. Buku cerita seram itu saya baca di ruang tamu. Jadi bila kita pasifkan, objek tetap menjadi subjek lah, buku cerita seram itu. Okay, saya baca. Jadi saya sebagai pelaku dan kata kerjanya ialah baca. Jadi membaca kita ambil kata dasar saja iaitu baca. Jadi saya baca di ruang tamu ialah keterangan. Jadi untuk formula dia untuk ayat aktif masih sama iaitu 1, 2, 3 dan 4. Manakala untuk ayat pasif bagi kata ganti nama diri yang pertama dan kedua ialah 3, 1, 2 dan 4. 4 ni ialah keterangan ya. Jadi pelajar kena ingat ya, untuk ayat pasif kata ganti nama diri 1 dan 2, 3, 1, 2, 4 tak ada oleh ya. Kalau yang ketiga tadi ada oleh kan, yang ni tak ada oleh. Dan cikgu nak ingatkan, kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak boleh disisipkan dengan sebarang perkataan di antara kata ganti nama diri dan kata kerja. Tadi cikgu dah jelaskan, antara saya dan baca ni tidak boleh ada perkataan lain di antara di tengah-tengah ni. Sebagai contoh, kamu letak kata bantu. Buku cerita seram itu saya telah baca di ruang tamu. Jadi bila kamu tambah perkataan telah di sini, jadi ayat ni sudah salah lah. Jadi sebenarnya tak boleh disisipkan dengan apa-apa perkataan lah. Contohnya tak boleh disisip dengan kata bantu. Jadi buku cerita seram itu saya baca di ruang tamu. Untuk ayat pasif bagi kata ganti diri pertama dan kedua, kita ambil kata dasar saja ya. Untuk membaca kita ambil kata dasar ni ialah baca. Okay. Jadi pelajar kena ingat ya, formula untuk ayat pasif kata ganti nama diri 1 dan 2, 3, 1, 2 dan 4. Okay, seterusnya kita melihat kaedah menukar ayat pasif kepada aktif bagi kata ganti nama diri yang pertama dan kedua. Jadi cikgu dah jelaskan tadi kan, untuk ayat pasif 3, 1, 2, 4 kan. Dia tak ada oleh ya. Okay, contohnya pinggan dan cawan ini perlu kamu basuh di dapur. Jadi subjek ialah, objek ni ialah pinggan dan cawan ini. Perlu ialah kata bantu. Okay, kamu ialah pelaku. Basuh ialah kata kerja. Kita ambil kata dasar dan keterangannya di dapur. Jadi bila kita nak aktifkan ni senang lah, sebab kata aktif tetap sama. 1, 2, 3 dan 4 ialah keterangan. Jadi subjek, pelaku, kata kerja, objek dan keterangan. Jadi cuba pelajar tukarkan ayat pasif tersebut. Okey, betul, bagus ya. Jadi kamu perlu membasuh pinggan dan cawan itu di dapur. Bagus ya, pelajar yang dapat menggunakan ayat pasif kepada aktif bagi kata ganti diri pertama dan kedua. Okey, formulanya tetap samalah, 1, 2, 3 dan 4. Ayat pasif kata ganti nama diri 1 dan 2, 3, 1, 2, 4. Okey, jadi cikgu harap pelajar dapat bezalah bagaimana nak menukar ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti diri pertama dan kedua, dan ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti diri yang ketiga. Dia ada sedikit perbezaan. Jadi kalau pelajar dah faham, ataupun untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar, kita buat latihan pengukuhan ini bersama-sama. Yang pertama, tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat pasif. Jadi ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi cikgu dah berikan formula ni. Ini ialah ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat aktif ialah 1, 2, 3 dan 4. Jadi di manakah nombor satunya?
Okey, betul. Nombor 1 ialah Dr. Christina. Kata kerja nombor 2 kan? Okey, merawat. Lepas tu diikuti dengan nombor 3, anak saya, dan yang keempat di bilik rawatan. Jadi Dr. Christina sedang merawat anak saya di bilik rawatan. Jadi kita nak tukarkan yang pasif. Dr. Christina ialah kata ganti diri yang ketiga. Jadi cuba pelajar tukarkan. Betul ya. Jadi bila pelajar tukarkan kepada kata ganti, jadi 3, 2 oleh 1, 4. Jadi anak saya sedang dirawat oleh Dr. Christina di bilik rawatan. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Saya akan menyimpan wang saku sekiranya masih berbaki selepas membeli makanan ini. Jadi saya. Saya ialah kata ganti diri. Berapa? Yang pertama. Okey. Akan menyimpan wang. Ini ialah kata kerja. Okey. Dan wang saku ialah objek, dan sekiranya masih berbaki ialah yang keempat, keterangan. Jadi bagaimana kamu nak tukar kepada yang pasif bagi kata ganti diri yang pertama? Cuba lihat formula tu. 3, 1, 2, 4. Jadi cuba belajar tukarkan. Okey, bagus. Okey, betul. Wang saku akan saya simpan. Ingat ya. Kita ambil kata dasar saja, iaitu simpan. Wang saku akan saya simpan sekiranya masih berbaki selepas membeli makanan ini. Okey, bagus. Okey, seterusnya yang ketiga. Kerajaan akan membina sebuah jambatan baru di kampung kami. Ini ialah apa? Kata ganti diri yang ketiga lah. Jadi senang. Cuba belajar tukar. Kerajaan, okey, akan membina kata kerja sebuah jambatan baru, objek, di kampung kami. Jadi cuba belajar tukar kepada yang pasif. Okey, betul ya. Sebuah jambatan baru akan dibina oleh kerajaan di kampung kami. Betul. Dan yang keempat, kalian perlu mematuhi peraturan makmal sepanjang masa. Kalian. Okey. Cuba belajar tukar. Ini kata ganti diri kedua. Okay. Kalian perlu mematuhi peraturan makmal sepanjang masa. Jadi tukarkan dia kepada yang pasif. Okey, betul. Peraturan makmal perlu kalian patuhi sepanjang masa. Itu bagus bagi pelajar yang dapat ikut cikgu menukarkan aktif kepada yang pasif ni. Okey, bagus, tahniah. Okey, kita teruskan lagi dengan latihan yang seterusnya. Okey, yang kedua. Tukarkan ayat-ayat pasif di bawah kepada ayat-ayat aktif. Okey, ayat pasif kepada ayat aktif. Jadi formulanya, pokok bunga itu disiram oleh ibu pada setiap hari. Jadi ini ialah kata ganti pasif diri keberapa ni? Ibu. Diri ketiga. Okey, jadi senanglah. Okey, pokok bunga itu disiram oleh ibu pada setiap hari. Jadi macam mana kamu nak tukarkan dia? Okey. Okey, betul. Ibu menyiram. Disiram bila kita aktifkan menerima imbuhan men tadi kan kita dah terangkan. Jadi ibu menyiram pokok bunga itu pada setiap hari. Okey. Seterusnya, majalah ini akan saya pulangkan kepada Hana sekarang juga. Okay, ini ialah kata ganti diri pertama saya kan? Saya. Jadi, cuba pelajar tukarkan. Okey. Jadikan dia aktif. Okey, betul. Saya akan memulangkan majalah ini kepada Hana sekarang juga. Okay, bagus. Yang ketiga, anak-anak perlu digalakkan oleh ibu bapa untuk bermain permainan tradisional seperti congkak. Okay, cuba pelajar tukarkan.
Okey, bagus. Ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak untuk bermain permainan tradisional seperti congkak. Okey, dan yang keempat, masalah ini harus kamu bincangkan dengan ahli keluarga kamu. Jadi, kamu lihat di sini ya, ni kamu bincangkan. Jadi, nak aktif senanglah. Aktif jelas 1, 2, 3 dan 4 saja kan. Okey, kita kamu tukarkan. Okey, betul. Kamu harus membincangkan masalah ini dengan ahli keluarga kamu. Okey, jadi cikgu harap pelajar fahamlah bagaimana cara nak menukar ayat-ayat aktif kepada ayat pasif dan juga ayat-ayat pasif kepada ayat-ayat aktif. Okey, kita terus pada latihan yang seterusnya. Tukarkan ayat-ayat aktif di bawah kepada ayat-ayat pasif. Jadi cikgu berikan 6 latihan ini. Yang pertama, Encik Bakar menjalankan perniagaan memperbaiki kereta di bandar Ulai. Yang kedua, harimau jantan itu berjaya menangkap seekor anak kucing. Yang ketiga, lebuh raya utara selatan menghubungkan negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia. Yang keempat, pelumba kereta Formula 1 dari Rusia itu memenangi kejuaraan tersebut pada pagi tadi. Pelatih jururawat di klinik itu menggunakan sarung tangan plastik ketika bertugas. Dan yang keenam, guru disiplin yang garang itu sedang memarahi pelajar lelaki yang tidak memakai baju sukan. Jadi ini ialah latihan ayat aktif kepada ayat pasif. Jadi pelajar bolehlah cuba membuat latihan ini ya bersama-sama rakan ataupun boleh berbincang dengan guru kelas masing-masing, guru bahasa Melayu masing-masing. Yang ketiga, kita cuba buat latihan tukarkan ayat-ayat pasif di bawah kepada ayat-ayat aktif. Contohnya, sebatang pokok kelapa di sebelah rumah itu sedang ditebang oleh bapa saudara saya. Wang sebanyak 1 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi merangsang ekonomi negara. Hadiah pertandingan drama itu telah ditaja oleh sebuah syarikat tempatan bagi menarik perhatian orang ramai. Bahagian ruang tamu rumah Mirzan sedang diperluas oleh pekerja kontraktor bagi memberi keselesaan kepada keluarganya. Program Jom Sihat telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk bersenam. Dan yang keenam, cek bernilai RM500 itu telah kami tunaikan di sebuah bank di Kuala Lumpur. Jadi pelajar boleh berbincanglah bagaimana cara untuk menukarkan ayat-ayat pasif di bawah kepada ayat-ayat aktif. Ini untuk latihan keempat. Latihan yang kelima, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat aktif yang bergaris kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Contohnya, golongan remaja wajar menerokai bidang keusahawanan. Bidang ini dapat mendidik remaja menjadi lebih berdaya kreatif. Sesungguhnya amat luas ruang bagi golongan remaja menceburi bidang ini. Remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Oleh hal yang demikian, para remaja yang berminat dalam bidang ini tidak mempunyai masalah untuk mengikuti kursus dan latihan keusahawanan. Ibu bapa perlu memberikan sokongan yang padu terhadap anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Jadi, perkataan yang telah ayat yang telah cikgu gariskan ni, kamu hendaklah tukarkanlah daripada ayat aktif kepada ayat pasif. Golongan remaja wajar menerokai bidang keusahawanan. Yang kedua, remaja yang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi juga boleh menceburi bidang tersebut. Dan yang ketiga, ibu bapa perlu memberikan sokongan yang padu terhadap anak-anak yang berminat dalam bidang ini. Dan latihan yang keenam, baca petikan di bawah dengan teliti. Tukarkan ayat pasif yang bergaris kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya. Tadi ayat aktif kepada pasif, sekarang ayat pasif kepada ayat aktif.
Aktiviti berbasikal lasak ini akan saya lakukan pada setiap hari hujung minggu. Biasanya saya akan mengatur janji dengan beberapa orang rakan yang juga meminati sukan berbasikal ini. Biasanya, lokasi yang menjadi tempat berbasikal akan kami bincangkan terlebih dahulu. Kami suka menempuh cabaran berbasikal di Bukit Hijau kerana laluannya yang agak sukar. Banyak akar pokok yang berselirat di sepanjang laluan. Jika kami tidak berhati-hati, kemalangan seperti terjatuh, tayar pecah dan sebagainya boleh berlaku. Namun begitu, perkara tersebut tidak mematahkan minat saya ini. Malah segala cabaran akan saya tempuh dengan semangat kesukanan. Jadi kamu tukarkan ayat yang bergaris ini, iaitu yang pertama, aktiviti berbasikal lasak ini akan saya lakukan pada setiap hari minggu. Yang kedua, lokasi yang menjadi tempat berbasikal akan kami bincangkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, segala cabaran akan saya tempuh dengan semangat kesukanan. Video PDDC pada pagi ini, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi satu kefahaman kepada para pelajar semua. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe video PDDC ini. Jadi, cikgu ucapkan terima kasih. Bye.